Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni saya nak share sikit. Saya NCM Rizal, salah seorang Chief Manager di Kuku. So, hari ni saya nak share sikit macam mana cara-cara nak bermula di Kuku. Okay. So, kalau you nak bermula di Kuku, mudah aja. Daftar sebagai ejen percuma. So, you boleh ping mana-mana Kuku punya ejen. Ping dorang, okay, inform dorang yang you nak jadi ejen. Okay. So, bila you dah jadi ejen, okay, saya nak share satu tips macam mana senang untuk menjual. Okay, cara yang paling mudah untuk menjual adalah bila kita diri sendiri, kita hadiahkan ataupun kita rewardkan pada diri sendiri produk kuku. Okay, kalau contoh, kalau nak jadi ejen, kalau kat rumah you belum pakai water filter, you pakailah water filter. Kalau belum pakai penapis udara, you pakai penapis udara. Sebab apa? Sebab kita nak tahu, bila kita dah tahu, kita dah pakai produk ni, kita dah ada pengalaman macam mana pakai produk ni, okay, dan kita dah dapat benefit daripada produk yang kita pakai tu, okay, kita senang untuk bercerita pada orang lain. Dan kita punya sharing tu dia akan jadi genuine punya sharing. Okay. So dia akan sampai tau. Bila kita bercerita daripada hati ni, dia akan sampai pada orang lain dekat luar sana. Okay. So bila you dah pakai produk, kalau boleh you ambil ilmu tentang produk kuku. Okay, masuk kelas-kelas ilmu. Kalau manager you buat kelas, you join untuk kelas-kelas ilmu. Okay, belajar juga pasal business plan kuku. Okay, sebenarnya okay, salah satu produk yang paling penting di kuku adalah dia punya business plan. Sebab business plan dia lah yang sangat-sangat hebat. Okay? Okay, so bila you dah tahu produk kuku, you dah hadam dia punya business plan, apa yang you boleh buat, okay? First step, you kena start sharing kepada you punya hot market. Hot market ni contoh macam adik-beradik, ipar duai, kakak, pakcik makcik, okay. So kalau boleh, kita pergi kepada kita punya hot market. Kita pergi pada kakak kita. Hari ni saya ada satu contoh ejen. Dia tanya saya macam mana nak buat, macam mana nak achieve 10 unit. Okay, dia baru bermula. So apa saya punya nasihat pada dia? Okay, you ada tak adik-beradik? Dia cakap dia ada adik-beradik. Okay, ada kakak, okay, 2 orang kakak. Okay, boleh tak you tanya kakak you dah pakai produk ke belum? Okay, dia cakap belum. Okay, you dah dapat satu customer dah. Okay, kakak you dah kahwin tak? Dah kahwin. Okay, abang ipar you ada tak adik-beradik yang belum pakai produk? So boleh tak you minta abang ipar you recommendkan kepada adik-beradik dia? Okay, dah dapat dah dua customer. Baru sebab apa dia baru tanya. Okay, so kita ulang je proses tu sampailah kita dapat at least kejar bulan tu target 10 unit. Mudah kan? Sebab apa? Kita tak nak kita sibuk hari ni. Start mula-mula kita nak terus pergi publish dekat Facebook lah, pergi publish dekat Facebook page, tapi kita lupakan kita punya hot market. Sebab apa? Jangan sampai, okay, bulan depan kita akan raya, jangan sampai bila kita pergi rumah pakcik kita atau pergi rumah sepupu kita, dorang dah pakai produk. Dan daripada mana dorang beli tau? Dorang beli daripada shopping kompleks. Padahal adik sendiri jadi ejen. So kita dah rugi kat situ. Okay? So bila dah start sharing kepada hot market you dah habis, tapi saya rasa hot market takkan habis. Kenapa hot market takkan habis? Okey, hari ni kita cuba tengok kita ada ayah, ada ibu. Okey, bila kita ada ayah, ada ibu, boleh tak kita suruh dia recommendkan kita kepada pakcik makcik kita, pada sepupu kita? Boleh, tak ada masalah. Okey, ataupun kita boleh sendiri pergi recommend. Kita contact balik sepupu kita, tanya dorang, tanya khabar. Mula-mula tanya khabar dululah. So bila dah tanya khabar, barulah kita tanya, okay, kat rumah ada tak pakai penapis air? Saya dah jadi ejen kuku. Okay, so boleh tak recommend kawan-kawan? Sebab apa? Macam saya sekalipun, walaupun saya dah jadi NCM, baru ni saya dapat 2-3 order daripada customer yang makcik saya sendiri recommend. Makcik saya bukan ejen tau. Makcik saya adalah branch manager Maybank. Dan dia recommend kawan-kawan dia untuk beli penapis air daripada saya. Okay, itulah the power of networking. Okay, maksudnya walaupun makcik saya jadi customer saya, beli daripada saya, tapi makcik saya recommend juga kawan-kawan dia untuk pakai produk atas dan call saya untuk pakai produk. Okay, so itu adalah hot market. Hot market takkan habis. Okay, maksudnya saya tanya saya punya adik. Okay, saya tanya adik saya, dah pakai produk ke belum? Dan saya suruh adik saya recommendkan kawan-kawan dia dekat saya. Mungkin husband adik saya, dia boleh recommendkan dekat adik-beradik dia ataupun kawan-kawan dia. So benda tu adalah cabang-cabang networking dalam bisnes. Okay?
So bila kita dah habis hot market, kita pergilah pada warm market. Warm market ni siapa? Kita punya jiran-jiran sekeliling. Jiran-jiran sebelah saya, sebelah kiri dan sebelah kanan semua pakai produk kuku daripada saya. Okey. Jangan sampai kita lupa untuk untuk promote pada hot market kita dan warm market kita. Diorang pergi shopping kompleks, diorang beli dekat luar sana. Padahal kita ni setiap hari kita pakai baju kuku. Okey, dan satu lagi tips, kalau boleh kerapkan pakai baju kuku. Sebab apa? Sebelum ni saya ada pengalaman. Okay? Pengalaman saya very simple. Saya selalu pakai baju kuku ni. Hari tu saya pergi sekolah anak saya. Jumpa cikgu dia. And then suddenly cikgu dia cakap, you buat kuku ke? Saya nak order kuku lah. Dah saya dapat satu sale. Senang tak? Memang sangat senang. Okay? So itu adalah warm market. So dan cold market ni barulah Facebook page, Instagram, WhatsApp, itu adalah cold market. Okay, cold market ni kita tahu walaupun kita ada Facebook, tetapi Facebook kita ni sebenarnya adalah tempat kita punya self branding, bukan tempat untuk menjual. Tempat untuk menjual adalah di Facebook page. Okay, tetapi Facebook page ni, even though macam mana kita kongsikan pada grup bisnes, dia bergantung pada nasib. Okay, contoh kalau you rajin kongsi pada grup bisnes Sina Hairan, okey. Grup bisnes ni ada lebih kurang 1 juta dia punya ahli dalam tu. Okey, nasib-nasib je kadang-kadang you akan dapat sale, bergantung kepada rezeki you. Okey. So, bila dah jadi agent, kita dah start buat sharing kepada hot market, warm market, cold market, kita kena set target. Target kita untuk first month kita nak buat dapat berapa unit. Second month nak dapat berapa unit. Okey, nak dapat berapa income. Third month nak dapat berapa income. Okay, kalau boleh set target, you dah jadi ejen kuku. Okay, first month aku nak dapat income RM4,000. So RM4,000 macam mana aku nak buat? Okay, RM4,000 senang. Okay, kita tahu dalam sebulan kita ada 4 minggu. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Okay, so nak dapat 10 unit, minggu pertama you kena buat 5 unit. 5 unit susah ke nak buat? Tak susah. You pergilah kepada 5 orang customer yang nak pakai 5 unit. Okay, list down kan customer you, prospect you yang you nak call. Okay, minggu pertama you submit 5 unit. Okay, minggu kedua submit 5 unit. Minggu ketiga submit 5 unit. Kita tahu by minggu kedua at least 5 unit akan terpasang. Okay, by minggu ketiga at least 10 unit akan terpasang. By hook ataupun by crook, kalau tak boleh pasang pun mungkin atas sebab teknikal, contoh air boring, air telaga, okay, ataupun tekanan pressure low. Okay, nak dapatkan 10 unit, you kena buat 15 unit. Okay, at least 15 unit punya key in. So, second month you kena target. Okay, bulan pertama aku dah dapat income 4,000. Bulan kedua aku nak dapat income 7,000. So, kita kena buat 20 unit. Bulan kedua kena buat 20 unit untuk dapat income berapa ribu. Okey, untuk dapat income 7,000. Okey. So bila kita buat 20 unit bulan kedua, bulan ketiga kita target pula nak dapat income 11,000. Kena buat 30 unit. Okey. So buat personal sale seorang-seorang sebenarnya memang sangat penat. Sangat penat sebab apa? Kita nak kena kejar target. Tetapi kita tahu dekat kuku ni dia ada satu lagi bonus yang paling best. The best bonus in kuku is group sale incentive. Okey. So bila kita dah start konsisten, bulan pertama kita dapat income 1,000. Okay, bulan kedua dah dapat income 5,000. Bulan ketiga dah dapat income 7,000. Start bina team. Sebab apa? Nak dapat income yang paling best adalah melalui GSI. Hari ni contoh kita nak dapat income 15,000. Kalau kita buat seorang-seorang punya sale, kita kena buat at least 50 unit punya sale. Seorang-seorang Tetapi kalau kita guna otak, kita pandai, kita smart, okay? Kita guna the smart way. Smart way tu macam mana? Hari ni aku nak dapat income 15,000, aku nak kena make sure group aku kena buat 100 unit. 100 unit. Okay, 100 unit ni macam mana aku nak dapat? Okay, 100 unit ni ada tak terfikir dalam kita punya fikiran, kita nak bantu kawan-kawan kita at least 10 orang yang nak income 4,000. Cuba tanya 10 orang kawan-kawan kita. Nak tak diorang income 4,000? Diorang mesti cakap nak. Siapa yang tak nak income? Okay, nak. Bila dia cakap nak, barulah kita terangkan pasal bisnes kuku. Okay, so bila kita punya niat nak bantu 10 orang ni dapat income 4,000, automatik kita dah ada 100 unit punya sale. Okay, bila 100 unit punya sale ni, kita dah tahu dah kita punya income GSI menanti dekat situ 15,000. Okay, tetapi kita ni sebagai leader, sebab kita dah rekrut 10 orang ni, kita sebagai leader, kita kena target. Aku nak dapat income 15,000 ni, kita kena buat minimum 5 unit. Buat minimum 5 unit, you dapat RM1,000.
campur dengan group sale tadi dah ada income 16,000. Okey, mana cara paling mudah? The smart way ke ataupun the hard way? The hard way you buat seorang-seorang, buat sale seorang-seorang. The smart way you buat dengan team. Buat dengan team. You grow you punya own team. You ada own organisasi sendiri untuk buat. Okey, so you dah dapat income 16,000. So bila you dah buat cara macam tu, dah start bina team untuk dapat income yang besar, secara automatiknya you dah layak untuk jadi manager. Okey, berapa ramai kita kena rekrut untuk dapat income yang 10 orang yang boleh buat income 4,000? For sure, kalau ikut Pareto punya principle, daripada 100 orang yang kita rekrut, yang betul-betul buat akan ada 20% je yang buat. Yang lain akan tidur, 80% akan tidur. Okey. So kalau daripada 100 orang, 20% baru 20 orang yang buat. 20 orang ni tak ramai yang konsisten, ada yang buat 1 unit, yang 3 unit. Okey. So daripada 20 orang ni kita kena target lah at least 10 orang yang boleh kita bantu untuk dapat income 4,000. So berapa ramai kita kena rekrut? Kita kena rekrut seberapa ramai yang boleh. Kalau boleh 100 orang ke atas. Senang tak untuk rekrut? Sebenarnya sangat senang. Sebab apa? Nak jadi ejen kat Kuku ni tak perlu modal, tak perlu pasang, tak perlu simpan stok, tak perlu buat loan, tak perlu servis, tak perlu collect duit. Tugas ejen kat Kuku ni hanya buat promosi saja. Okay? So berapa ramai kena rekrut? Saya sarankan anda start rekrut at least 100 orang ke atas. So bila anda dah bina tim anda dah ada ramai ejen-ejen di bawah anda kena target. Okay, bila aku nak jadi manager kat Kuku? Okay, macam saya, bila saya start sebagai ejen, okay, saya start buat secara aktif bulan 7. Okay, saya target bulan 12 saya akan jadi manager. Okay, start target untuk jadi manager at least dari 3 bulan ke 6 bulan untuk you jadi manager. Kenapa you perlu jadi manager? Sebab kita tahu dunia sales ni dia adalah tough. Okay, dia sangat-sangat tough. Okay? Dan bila kita jadi manager, sebenarnya dekat manager punya position ni, dia ada passive income. 5 ke 7 tahun. Okay, ramai orang nak jadi manager. Dekat Kuku ni ramai. Ada engineer macam saya, bekas engineer macam saya, ada bekas doktor, ada bekas pensyarah. Jadi manager kat Kuku ni sebab apa? Dia nak passive income. Okay? Contoh hari ni, kita tahu bisnes akan ada turun naik. Tetapi tak semuanya seindah kabar. Okay? Contoh hari ni you buat time PKP ni, kalau ikutkan bisnes dekat luar sana yang tak ada passive income, diorang sakit. Sebab apa? Diorang tak ada sales. Bila tak ada sales, tak ada income. Tetapi kenapa you kena jadi manager? Sebab manager ada passive income 5 ke 7 tahun. Okay, so bila you jadi manager, contoh hari ni bila you jadi manager contoh hari ni, kalau you punya team buat 100 unit punya sales every month consistent, kita ambil lah satu produk RM100. RM100 satu produk. Okay, produk normal plan. Okay, normal plan. So daripada group yang punya sales daripada 100 unit ni, you akan dapat 8%. Kalau you buka buka brand store ke brand kiosk ke agensi lah, you akan dapat 8%. So 8% daripada 100 unit kali dengan RM100, you akan dapat RM800. RM800 ni untuk bulan pertama punya sale. Dan RM800 ni you akan dapat setiap bulan sehingga 5 tahun, 60 bulan. 800 kalau kalikan dengan 60 bulan, you dah ada income 48,000 yang akan masuk untuk tempoh 5 tahun. Okey, itu baru 800. Kalau group you konsisten buat 100 unit, by end of the year, okey, RM800 kalikan dengan 12 bulan, selepas setahun, you akan ada income pasif sebanyak RM9,600. Dekat RM10,000 dah you punya income. Okey, masa tu bila you dah ada pasif sebanyak income sebanyak RM10,000, you dah tak takut. Okey, kalau group you tak ada sales sekalipun, macam musim PKP ni, you masih ada income RM10,000 yang akan masuk setiap bulan sehingga 5 tahun. Nak takut apa? Okey, tapi kebanyakan bisnes kat luar sana tu dia takut. Sebab apa? Sekarang ni kalau musim PKP ni tak ada sales, tak ada income. Nasib baik Kuku ni dia ada income 5 ke 7 tahun. Itu yang paling best. Okey, kita tahu sebab sekarang ni ramai orang kerja government. Kerja government, dipanggil kerja government. Kenapa orang kerja government? Sebab ramai kerja government, sebab dekat government ni, bila you kerja, umur you dah 55 tahun ataupun 60 tahun, you akan dapat pencen. Okey, pencen tu dikira passive income. Okey, so lepas tapi you kena bekerja umur sampai 60 tahun, 50 tahun baru dapat pencen. Okey, pencen, okey, paling kuat pun berapa lama boleh pergi kan pencen kan. Kalau ada ajal, ada umur yang panjang, mungkin boleh dapat lama lah. Okey. So kenapa orang kerja government? Sebab dia dapat pencen.
Dan kenapa juga orang ramai buat insurans? Sebab dekat insurans ada passive income sehingga 6 tahun. Tetapi kita tahu dekat industri insurans sekarang ni, dia punya commission rate dah turun kalau comparekan sebelum ni. Dan dia agak susah, maksudnya dekat industri insurans dekat sana, yang dapat passive income ni dia terpaksa serve dia punya customer daripada A sampai Z, daripada selagi customer dia masih hidup, dia terpaksa serve dia punya customer. Kalau customer dia masuk hospital ke, kalau customer dia sakit, dan yang masalahnya dekat industri insurans ni sebab apa? Kadang-kadang kita tahu, kadang-kadang ada customer yang lapse payment. Dan bila lapse payment, kadang-kadang agent terpaksa cover payment yang customer lapse. Itu yang akan jadi masalah. Dan untuk industri SIM card pun ramai juga yang buat SIM card. Sebab apa? Dekat SIM card pun ada passive income. Tetapi untuk dapat income 10,000 ni, you kena makan masa yang panjang. Sebab dia bermain dengan sen-sen. Contoh, satu customer, kita jual satu SIM card pada satu customer. Satu customer ni pakai untuk 5 tahun. 5 tahun pun kita tak tahu lagi berapa lagi kita dapat daripada customer. Contoh RM30 customer top up every month. Kita cuma dapat mungkin daripada 10%, RM3 setiap bulan. Tetapi kadang-kadang mungkin rendah, mungkin lagi rendah sikit. Dan dia akan makan masa yang panjang, at least ke 3 ke 5 tahun untuk dapat passive income at least 5 angka. Dan the best part kat Kuku ni, sebagai manager, you tak perlu buat sale. Sebab apa? Dekat manager, you tak diwajibkan buat sale. Dan untuk manager, katakan kalau customer beli untuk bulan pertama, memang kita akan serve customer. Tapi bulan kedua dan seterusnya, kalau customer ada problem dengan produk, yang akan uruskan adalah Kuku. Customer boleh call Kuku straight dan liaise dengan Kuku untuk sebarang masalah ataupun kerosakan, dorang boleh Kuku akan terus bantu customer terus. So tugas manager kat Kuku mudah, dia lebih kepada jaga dia punya agent-agent di bawahnya. So itulah pentingnya passive income, especially pada tempoh PKP. So bila dah direction you dah jadi manager, ke mana pula kita punya direction? So kita kena set target. Base target kita adalah dalam masa short term target 3 bulan aku nak jadi apa? Nak jadi manager. 3 ke 6 bulan nak jadi manager. 3 tahun. 3 ke 6 bulan nak jadi manager. 3 tahun ke 5 tahun nak jadi apa? Kita nak pergi pada NCM nya post. Sebab bila pasif kita dah besar, kita dah group kita dah ramai, manager bawah kita dah ramai, kita nak jadi NCM. Sebab NCM dia punya tugas adalah dia punya manage dia punya manager. Dia adalah natural chief manager. Untuk dia manage manager dia, dan dia punya paling best sebab apa? Dia akan makan income infinity daripada NM sampai kepada NE sampai ke bawah. Itu paling best. Tapi dia punya tugas pun penting, amat penting. Sebab apa? Tugas dia more pada manage dia punya management team. Bukan setakat manage, kadang-kadang ada juga dapat aduan daripada NE yang live dengan dia straight. Sebab tu kita kena target dekat sini. Kita punya direction, Kuku dalam masa 3 bulan aku start Kuku, ke 6 bulan aku nak jadi manager. So bila dah jadi manager, dalam masa 2 ke 3 tahun aku nak pergi kepada NCM punya post. Dalam masa 5 tahun nak pergi kepada mana? Mungkin nak pergi pada NCO. Kita tak tahu. Kalau ikutkan kita punya company ni baru tahun ke-6 dekat Malaysia. Company lain macam company satu lagi tu dah lebih kurang 13 tahun. Dan dah ramai juga jutawan dekat Malaysia ni, dekat company lain. Dekat Kuku ni kita baru tahun ke-6. Just imagine kalau kat Kuku ni kita dah tahun yang ke-13. Kita dah jadi apa? Dah tentu kita dah jadi multi-millionaire. So stick dengan saya punya team, insyaAllah kita buat sama-sama dan start meroket. Nak buat income mudah. Yang paling penting, bila you dah jadi manager, you kena fokus betul-betul untuk setahun saja you akan nampak dia punya kesan. Macam saya punya Sifu NCM Syekh Abdul Muttalib cakap, bang, kalau you nak nampak kesan kat Kuku ni, you fokus setahun, you akan nampak kesan dia. Sebab tu lepas saya buat Kuku ni, sebelum ni saya bergelar engineer dengan gaji last saya 12,000. Masa tu saya buat Kuku sebagai part time. Part time sebab apa? Orang kata walaupun gaji 12,000, besar periuk, besarlah keraknya. Saya buat part time sebab apa? Saya nak extra income 4,000 je. So saya target. Bila saya target bulan 7, saya start betul-betul fokus. Saya register bulan 3 2017. Bulan 7 saya start fokus betul-betul. Bulan 12 saya jadi manager. So selepas 2 tahun, bulan 12 2017 saya jadi manager.
Selepas 2 tahun, pada bulan 3 2020 saya jadi NCM. So saya punya next direction untuk 5 tahun lepas ni, saya punya career path adalah untuk jadi NCO. InsyaAllah, doakan saya. Okay, so kita kena target. Kenapa kena target? Sebab saya nampak dekat kuku ni, walaupun saya income 12,000 sebulan, dekat sebagai engineer sebelum ni income 12,000 sebulan, tapi saya nampak dekat kuku ni dia boleh pergi lagi jauh. Okay, lebih daripada tu. Okay, dan saya pun pernah dapat lebih, iaitu saya pernah dapat income sampai 36,000 sebulan, saya pernah dapat income 31,000 sebulan. Okay, so untuk anda dekat luar sana tu fokus betul-betul. Untuk ejen semua fokus. Dekat kuku ni bukan setakat produk dia terbaik, tetapi dia punya business plan yang paling best. Okay, so buat betul-betul, fokus betul-betul. Zaman PKP ni kalau boleh, ramai orang duduk di rumah, jangan sia-siakan. Ambil peluang ni untuk belajar. Okay, belajar buat online. Belajar buat online ni bukan setakat nak publish kat Facebook, tak. Okay, you kena belajar. Okay, macam mana aku nak belajar buat gambar pakai Adobe Premiere Pro. Macam mana aku nak pandai buat live pakai OBS, okay, ataupun pakai Streamlabs OBS. Okay, macam mana aku nak setting aku punya studio sendiri dekat rumah. Okay, kita kena belajar. Banyak benda dekat dunia ni kita boleh belajar, especially online. Jangan limitkan pada hari ni aku nak tahu, nak posting. Tak. Macam-macam kita boleh buat. Okay, so stay tune, stay. Okay, insyaAllah kita sama-sama harungi masa-masa zaman COVID ni bersama-sama. InsyaAllah. Assalamualaikum.